di mana khusus seperti macam ini untuk pemandu dianjurkan oleh persatuan. Ini adalah perkara yang kita nak lihat kerana keselamatan jalan raya, keselamatan peribadi dalam jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak kerajaan JKJR, kerana kejayaan ini perlu dilaksanakan bersama dengan pihak industri, terutama persatuan-persatuan. Itu adalah salah satu tujuan persatuan diadakan, supaya mereka dapat berkongsi sumber, pengkongsi maklumat dan juga lebih efisien lah. Kalau syarikat sendiri nak buat tu mungkin susah ataupun mungkin tak kau efisien. So dengan usaha ni saya bolehlah, bila saya pergi ke mana-mana, saya boleh gunakan ini sebagai satu contoh, which is where I say we take the high road, we don't take the low road. Apa beza between high road and low road? Low road itu kita hanya cut the cost lah. Ini bukan kerjasama, you nak pemandu carilah sendiri khusus, you pergi buat training sendiri. Itu low road lah. High road di mana syarikat dengan persatuan bersama-sama memastikan pemandu adalah sentiasa selamat, dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran. Sebab saya selalu katakan, manusia dalam organisasi sentiasa kita katakan adalah aset utama. Memang kan, lori ni canggih, 500,000 ke, kalau tak ada pemandu nak mula start dia, menjalankan dia tak akan jalan lah. So manusia itu adalah aset yang pertama. So bagaimana kita nak jaga aset ini? Kita perlu memberi pendidikan, kita nak beri pengalaman, dan kita perlu memberi ilmu yang sesuai seperti pada hari ini lah. So seperti mana yang Cik Frankie Chia kata, ini bukan satu expense, satu cost. Ini merupakan satu investment, bukan hanya goodwill lah. To me is an investment. Kalau pemandu memandu lori, kenderaan tu dengan berhemat, optimum, first thing you save petrol, your diesel, sebab dia efficient. Kalau dia lanyap saja, kebakaran minyak pun cepat habis. So you save cost on fuel cost is quite expensive. Yang kedua, you save cost on spare parts. Tayar pun tak payah selalu habis cepat, brake tak habis cepat. Yang ketiga, cost dari segi kalau accident macam mana, downtime pula, repair pula. Yang keempat, dari segi macam mana, image syarikat. Kalau tengok lori ke apa tu terbabas ada logo company, malulah. Sama juga company ni, sama juga, nanti jadi negatif, orang pun sudah negatif. Dan cost dari segi pekerja sendiri, cost hospital, insurance. So untuk saya lihat ni bukan satu expenses, bukan satu goodwill, tapi sebagai satu investment untuk kita pastikan kita punya business model will be more efficient, more effective and more profitable. So I always argue against that this is a cost. Syarikat cannot look at this as a cost. It is a investment. Dan juga ini untuk dalaman bagaimana dengan orang yang tidak bersalah. Katakan kalau pemandu itu tak cukup tidur, tak sihat, tu bagaimana? Dia bukan dia sendiri yang susah, tapi dia menyebabkan orang lain pun tidak berdosa juga susah. So sekali lagi saya ucapkanlah terima kasih atas kerjasama yang diberikan pada pagi ini. Dan sebelum ni saya dekat Kota Baru, kita mengadakan majlis mesyuarat agung tahunan MKJR Malaysia di Kota Baru, di mana kita sudah lancarkan plan keselamatan jalan raya. So plan keselamatan jalan raya ini boleh membantu semua pihak, bukan hanya kerajaan. Sebab kita we look at this 5-year this long term plan 2014 to 2020 road safety plan of Malaysia. I'm quite confident that if you go to our website, you should be able to access it and you look at it, what is the future. Sebab future itu ialah pada tahun 2020. Kalau kita tak buat apa-apa,
berdasarkan anjakan lah yang dibuat oleh MIROS, our death on the road pada tahun 2020, pada tahun 2020 ialah 10,716. Last year 6,915. Just imagine, nearly 7,000 people died on the road last year. Ini bermakna setiap hari 18 sehingga 19 orang meninggal. Semasa saya berbucap dekat sini, ada seseorang sudah meninggal atas kemalangan. So perkara ini kita nak elak pada tahun 2020 sampai ke 10,000 lebih. Ini bermaksud nearly 30 orang akan terkorban dalam jalan raya pada setiap hari. So kita nak turunkan angka itu at least 50% lah, 5,358. Kita nak turunkan dia lah. Itu adalah antara objektif Plan Keselamatan Jalan Raya 2014-2020. So di antara perkara itu ada 5 pilar itu. Satu ialah pengurusan keselamatan jalan raya, road safety management. Ini adalah satu contoh lah, di mana kita nak manage kita punya fleet, kita manage kita punya keselamatan jaya di organisasi kita, pemandu kita. Dan yang kedua itu ialah safer mobility, so safer mobility di mana jalan adalah lebih baik. Kalau jalan lebih baik ada berkaitan dengan overloading lah. Kalau overloading banyak sangat, jalan akan rosak, sebab jalan itu tidak dibina untuk melebihi lah. Kalau melebihi 30-40%, jalan akan rosak dengan cepat. Dan yang ketiga, kita katakan kenderaan yang lebih baik. Sekarang ada kenderaan yang lebih canggih, ada sistem, ada okeylah, lori dia tak ada airbag lah, tapi dia ada dia punya speed limiter dan banyak-banyak lagi, ABS, dia punya automatic brake system semua. Saya difahamkan lah. So ini adalah teknologi yang lebih selamat. Dan juga yang keempat ialah pengguna jalan yang selamat. Ini pengguna termasuk pemandu lah, okey, dan pengguna yang lain. Dan kelima ialah kalau terlibat dalam aksiden, ada aksiden, pasca kemalangan pembusan itu ada lebih efektif. Katakan kalau pemandu-pemandu itu ada ilmu untuk bagaimana first aid. Bila nampak orang sudah jatuh, boleh terus bagi first aid lah. Dah tunggu ambulans mungkin 20 minit sampai 20 minit pun darah sudah habis. So dengan itu memang syarikat persatuan boleh memainkan peranan penting. Kita lihat bagaimana this road safety plan dan bagaimana kita boleh membantu dan memainkan peranan yang penting lah. Sebab road safety plan ini bukan hanya untuk JKJR, bukan untuk pihak kerajaan saja, tapi juga untuk semua. So dengan itulah saya tak nak panjang lebar sangat. Statistik sudah bagi, kita tahu, dan kita tahu perkara ini adalah tanggungjawab bersama. Dan saya lihat ini sebagai satu contoh di mana syarikat dan persatuan telah mengambil the high road. Tak ambil yang lorot lah. Lorot itu kat corners, tak mau buat, tunggu enforcement. Enforcement baru buat. Dia macam kita pakai seatbelt jugalah. Walaupun kita tak ada paksa untuk pakai seatbelt. Kalau lori sekarang, Mr. Frankie, with seatbelt lah, come with seatbelt. So kalau ada, why not we wear lah, walaupun kita katakan kita selamat. Sebab ini jadi satu amalan. Bila kita habis kerja, kita balik, kita naik ke kereta, kita pun pakai seatbelt, kita pakai helmet dengan safe, dengan selamat. So dengan itu kita sudah ada satu amalan budaya, di mana kita katakan pada tahun 2020 kita nak capai negara maju. Negara maju saya katakan bukan hanya lori yang canggih, jalan yang canggih, manusia yang menggunakan jalan itu mesti canggih. Kalau tidak, tak ada guna. So dengan itu kalau kita mengamalkan budaya berhemah, tolak ansur dan juga budaya keselamatan, itu adalah penting. Kerana saya tahu ada syarikat ni memang dalam kontrak dia, kalau seseorang tak mematuhi keselamatan, dia memilih untuk tidak bekerja dengan syarikat tersebut. Memang ada satu syarikat lah. So saya lihat budaya boleh ubah. So ini bukan untuk pemandu saja, tapi untuk keluarga. Bila anak nampak kita pakai, dia pun akan jadi satu budaya. Ini saya bagi contoh kerana contoh saya sendiri pun macam tu. Masa anak saya kecil, kita masuk dia dalam safety seat and all the thing. Sekarang dia besar, dia pun pakailah seatbelt secara automatik, tidak tunggu enforcement. So dengan itu kita boleh membantu anak kita supaya lebih selamat. Kerana accident ini kadang-kadang bukan salah kita, tapi sebab kita tak pakai seatbelt, tercampak keluar, anak tercampak keluar. So
So ini adalah perkara-perkara saya nak sampaikan pada malam ni. Dan saya sekali lagi lah mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Persatuan Pengusaha Lori Bahan-bahan Batuan Johor atas usaha yang diambil untuk mengadakan kursus seperti ini. Dan pihak kita seperti SPAD, JKJR, JPJ akan memberi sokongan untuk membantu pameran, mengadakan penceramah supaya membantulah untuk meningkatkan tahap keselamatan keselamatan jalan raya. So akhir kata terima kasihlah sekali lagi saya ucapkan kepada pihak penganjur di atas jemputan dan pengajuran program ini. Dan dengan secara rasmi inilah saya merasmikan majlis penutup kempen khusus kesedaran dan tanggungjawab kemasyarakatan pemandu lori. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berbahagia. Dan